Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Isu viral sahabat semua, yang mana pempengaruh daripada Perikatan Nasional telah dikatakan mempersenda dan juga menghina Islam. Jadi hari ini sahabat semua, saya ingin memberikan sedikit update ya berkaitan dengan isu ini. Dan satu lagi yang menarik untuk saya katakan, sumpah palsu ahli parlimen Parti PAS. Ya, itu antara satu ulasan yang menarik juga untuk saya berikan kepada kita hari ini. Jadi tanpa buang masa, saya ingin membacakan kenyataan media ini. Tapi sebelum itu sahabat semua, jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Wakil rakyat PAS bersumpah pertahan perlembagaan atau hanya sumpah palsu? Oh, ini satu ulasan yang baik ya untuk kita dengar bersama. Jadi ditulis oleh Ahmad Mursi ya. Presiden PAS Hadi Awang dikatakan menghina hakim. Kononnya bijaksini dan tidak bijaksana, malah akal hakim dipengaruhi oleh penjajah. Itu antara kenyataan daripada pemimpin PAS, Presiden PAS. Dan pemimpin PAS lain pula dakwah hakim diternak seolah-olah hakim ini haiwan. Tidak seperti ahli politik, Hakim tidak bebas menjawab tuduhan jahat di gelanggang politik. Jadi bekas Ketua Hakim Negara Tun Abdul Hamid yang selalu dipuji Hadi sudah menyatakan pendirian bahwa Hakim kes Nik Elin mesti diputuskan berdasarkan prinsip perlembagaan, bukan ikut kemauan mana-mana kumpulan ataupun mana-mana parti. Bahkan Tun Hamid sudah ingatkan Kerajaan Kelantan 10 tahun dahulu bahwa ada seksyen dalam enactment jenayah syariah Kelantan yang tidak sah dan akan bakal terbatal kerana bertentangan ya dengan perlembagaan. Menteri Besar Kelantan sendiri mengakui waktu itu memang ada percanggahan bidang kuasa, tapi kini pula PAS nak melenting soalnya. Kenapa nak salahkan Badan Kehakiman? Hal yang sepatutnya dibereskan oleh Badan Perundangan, Parlimen dan juga DUN yang Hadi sebahagian daripadanya sejak 80-an. Setiap kali masuk parlimen, Hadi dan wakil rakyat PAS bersumpah mempertahankan perlembagaan. Tetapi mereka faham ke sumpah itu atau hanya sumpah palsu, katanya soalnya. Jika Hadi dan pemimpin PAS lebih bijaksana, mengapa tidak usaha pindah perlembagaan semasa jadi kingmaker, jadi kerajaan ya, dan tubuh kerajaan pusat, tubuh atap, dan jadikan semuanya syariah versi PAS dan bukan lagi hasil tangan penjajah seperti yang didakwa soalnya lagi. Jadi kenapa bila hilang kuasa baru berbunyi garang? Satu persoalan lagi. Jadi sejak dulu hingga kini, ahli-ahli parlimen PAS berbahas gubal dan pindah undang-undang sivil di parlimen yang mereka dakwa tidak bersyariah, tidak Islam dan tidak takzir. Itu tidak berdosakah katanya. Jadi penjajah telah lama meninggalkan kita, tetapi otak pemimpin PAS kini masih dijajah. Pemimpin PAS menganggap Islam hanya ada pada beberapa aspek sempit undang-undang syariah yang digubal DUN dan undang-undang sivil tidak memenuhi objektif syariah. Jadi Mufti Perlis berkata, mirip ISIS yang seruan yang kata mahkamah syariah itu mahkamah Islam, mahkamah sivil itu mahkamah kafir. Bahaya nih. Jadi IS itu kawaris katanya berdasarkan fatwa Pulau Pinang bilangan 62014. Itulah yang dilihat, yang kita lihat hari ini. Satu pandangan yang bagus sahabat-sahabat semua. Dan persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh penulis ini yaitu Ahmad Mursi ya memberikan pertanyaan kepada kita. Adakah sumpah yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin PAS termasuk Presiden PAS sendiri semasa mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen dalam kerajaan hari ataupun dalam negara kita, mereka mengatakan mereka akan menjunjung perlembagaan. Tetapi hari ini sahabat semua, apa yang kita lihat, Presiden mereka sendiri membuat satu tuduhan menghina sistem institusi kehakiman, mengatakan kononnya hakim dipengaruhi penjajah. Ada pula pemimpin mereka yaitu dikenali sebagai MB Lato-Lato mendakwa hakim diternak seolah-olah hakim ini haiwan. Dan ada juga yang mengatakan karena keputusan ini menjadikan sejarah hitam ataupun Black Friday.
di mana sikap menjunjung ya keperlembagaan mereka ini, sahabat semua. Kalau perkara baik berlaku ke atas mereka, kalau mereka mungkin menang dalam perbicaraan, mereka akan mengatakan sistem kehakiman baik, terbaik, melakukan kerja. Tapi apabila benda itu tidak mereka sukai, mereka akan memusingkan dan juga menjajah segala fitnah, memperbodohkan rakyat, memusingkan segala fakta. Ini yang mereka lakukan, sahabat semua. Itu pandangan saya. Jadi bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan di dalam komen, dalam ruangan komen. Dan yang seterusnya, ya, 49 laporan polis ya dibuat terhadap Didi Kronik. Kalau sebelum ini dikenal sebagai Didi Chronicle, mungkin saya boleh panggil dia sebagai Didi Kronik. Ya, 49 laporan polis telah dibuat. Jadi kita mengharapkan sahabat-sahabat semua dengan laporan yang begitu banyak sekali, tindakan ataupun kertas siasatan dibuka ya oleh pihak berkuasa untuk menyiasat individu ini. Jadi kalau kita lihat keratan media hari ini yang seperti daripada Malaysia Kini menyatakan bahwa sejumlah 49 laporan polis telah dibuat di seluruh negara ke atas pempengaruh media sosial pro kepada Perikatan Nasional, yaitu Didi Chronicle alias Didi Kronik, yang membuat video parodi didakwa mempersendahkan keputusan mahkamah dalam isu enactment syariah. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin berkata kesemua laporan berkenan adalah sehingga semalam. Jadi kami menjangkakan jumlah laporan polis berhubung perkara itu akan bertambah lagi ya, katanya kepada Bernama. Jadi baru-baru ini video berdurasi lebih 3 minit dimuat naik oleh Didi Chronicles ataupun nama sebenarnya Didi Sulaiman Rai, berumur 43 tahun, dikecam netizen kerana didakwa mempersendahkan agama dan menghina mahkamah. Ya, dan dengan menyatakan perbuatan minum arak dan berjudi tidak akan dikenakan hukuman. Satu persoalan kita, sahabat semua, kalau sebelum ini ada beberapa individu, kumpulan, geng, kononnya mereka akan memperjuangkan agama, memperjuangkan hukum syariah. Tapi apabila ya yang berkata itu sebenarnya daripada pihak pembangkang lah ya. Tetapi apabila ada individu yang berkata dikatakan mempersendahkan agama dan menghina mahkamah, di manakah keberadaan mereka, sahabat-sahabat semua? Kalau sebelum ini mereka lantang mengatakan langkah mayat aku dulu, hari ini mereka entah hilang kemana. Sukar untuk dijejak. Satu perkataan pun kita tidak jumpa di dalam media sosial, sahabat-sahabat semua. Adakah kerana hanya individu yang dikenali sebagai Didi Kronik ini adalah geng mereka, sama-sama menyokong dalam penyokong kepada Perikatan Nasional, mereka berdiam diri. Tetapi jika ada daripada pihak kerajaan yang membuat seperti ini, pastinya saya akan lihat, sahabat semua, kita akan lihat mereka akan berdemo beramai-ramai. Ramai pun mungkin dalam 1.900 atau 100 orang lah. Tapi soalnya, sahabat semua, di mana mereka semua itu yang kononnya memperjuangkan agama, kononnya memperjuangkan mahkamah syariah dan sebagainya. Namun hari ini satu pun kita tidak menjumpai, hilang entah kemana, sahabat-sahabat semua. Adakah mereka sudah diculik oleh warga ataupun makhluk asing? Fikirkan. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan berkaitan dengan isu ini, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Indonesia Channel. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.